tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya merangkumi semua penjelasan saya tentang tamadun Yunani adalah untuk saya memposisikan tentang kepentingan kita dari aspek pendekatan menerima perbezaan-perbezaan ilmu, dan daripada situ tujuannya adalah untuk kita mencari di mana titik sambung kepada semua ilmu yang ada tu, dan daripada situ baru kita akan dapat mencari di mana kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dan daripada kekurangan itu dapat kita perbaiki dan kita dapat menambah nilai, dan seterusnya melahirkan lagi ilmuwan-ilmuwan yang menyambung, yang akan memberikan nilai tambah, impak kepada generasi-generasi masa depan. Mungkin akan tertanya juga kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kenapa Yunani, kenapa bukan di Egypt contohnya, ya? Contohnya dikaitkan dengan teknologi piramid, ya? Kerana sedia maklum bahawa Egypt juga merupakan sebuah tamadun yang sangat besar. Di mana-mana tempat semua mengetahui betapa sejarah peradaban Mesir juga tidak dapat kita nafikan. Jadi apa yang ingin saya jelaskan di sini, perbezaan yang ketara di antara perbezaan Egypt dan Yunani adalah pada practicality. Maksudnya kat sini, kalau kita pergi ke Egypt atau ke Mesir, dia hanyalah sebagai suatu peninggalan yang tidak menjadi sebagai satu rujukan kepada pembangunan teknologi atau pembangunan sains. Dia hanya menjadi sebagai satu pembentangan dari segi artifaknya dan segi pendekatan-pendekatan tentang sejarah. Berbanding dengan tamadun Yunani, Greek, sampai hari ini masih digunakan sebagai satu sumber ilmu rasmi, ya, sumber ilmu rasmi saintifik yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan hari ini. Saintis-saintis hari ini masih lagi menggunakan rujukan-rujukan kepada Latin. Maka itulah yang saya maksudkan kenapa Yunani menjadi sebagai satu pilihan ataupun sebagai satu pembentangan yang saya ambil, bukan menolak tamadun yang lain, tetapi kembalikan kepada satu dasar ataupun satu kesinambungan kepada ilmu dulu dan masa kini. Jadi memang banyak lagi lah kalau kita nak ambil tamadun Cina, tamadun India, dan banyak lagi tamadun-tamadun yang ada. Tetapi kesinambungan tamadun itu tidak sampai sebagaimana yang ada pada tamadun Yunani yang telah saya jelaskan awal-awal lagi. Betapa saintifik itu dengan bahasa Latinnya, dengan pendekatan-pendekatan dan juga penjelasan-penjelasan itu semua database-nya ataupun simpanan datanya itu dalam bahasa Latin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang harus kita perjelaskan dalam usaha untuk kita memposisikan diri kita dalam suasana hari ini, zaman hari ini, adalah seumpama kita masuk ke dalam satu taman buah-buahan, ya, orchard. Dan di taman buah-buahan ini ada berbagai jenis pohon yang mengeluarkan berbagai jenis buah. Dan semua buah itu adalah buah-buah yang enak dimakan kerana mempunyai perisa-perisa yang berbeza-beza, buah rambutan, buah durian, buah mangga, buah apple dan sebagainya. Jadi ianya adalah suatu status keilmuan. Begitulah ilmu. Dia memiliki begitu banyak buah, begitu banyak pohon, ya, begitu banyak rasa yang berbagai. Maka kita tidak boleh mengambil satu buah saja untuk memberikan penilaian kepada kesemua buah-buah yang ada di kawasan tersebut. Namun begitu, harus kita lihat bahawa gabungan buah-buahan ini tadi telah menghasilkan satu taman, ya, taman yang memberikan nikmat yang berbagai-bagai dalam satu masa yang sama, dan juga dapat dikecapi, dirasai oleh berbagai-bagai peringkat manusia. Kerana bila masuk ke taman tersebut, buah-buah yang ranum, yang dah masak dengan berbagai-bagai jenis buah akan memberikan variasi nikmat.
Maka itulah ilmu, ya. Itulah yang ingin dikembangkan dan ingin dibentangkan dan diperjelaskan. Konsep akhir zaman, alam teologi cuba memposisikan realiti dengan meletakkan practicality dalam setiap perkara. Maka Imam Mahdi adalah seorang ilmuwan, adalah seorang saintis, seorang agamawan, seorang penyelidik, seorang pemimpin dan seorang pendidik dalam semua bidang. Maka untuk itu beliau pasti memiliki buah-buah yang ranum, buah-buah yang masak, buah-buah yang banyak di dalam sebuah taman. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, semoga pencerahan kali ini tentang Imam Mahdi dan Taman Yunani itu dapat membuka sedikit ruang lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mula berfikir, ya, sentiasa berfikir dan budayakan berfikir dalam hidup. Kerana sebagaimana saya katakan tadi, semua buah itu adalah datang daripada sumber yang sama. Semua tumbuh pada tanah yang sama, yakni bumi. Jadi tidak ada buah yang tidak memiliki akar, tidak ada buah yang tidak memiliki benih, maka semua itu ada permulaannya. Maka permulaan itu harus kita lihat datang daripada satu sahaja, yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat itu kembali kepada Allah, kepada mereka yang mahu mengambil iktibar dan mereka yang mahu mengambil panduan atas hidup diri masing-masing. Maka jika minat atau suka dengan sejenis buah, janganlah menolak buah-buah yang lain, kerana tidak ada sesuatu itu yang Allah jadikan sia-sia. Maka kembalilah kita dengan suatu situasi yang sentiasa membuka diri kepada keharmonian, dan jauhkanlah kita daripada sifat-sifat yang menghukum, sifat-sifat taksub kepada satu perkara sahaja, kerana setiap sesuatu itu datangnya daripada Allah dan kembalinya kepada Allah, dan itulah yang akan dibawa dan diterapkan oleh Imam Mahdi di akhir zaman.